Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizi. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang baru, iaitu mim sakinah. Pada pelajaran yang lepas kita telah belajar tentang nun sakinah, dan hari ini kita akan belajar pula berkenaan dengan hukum mim sakinah. Baik, seperti mana yang kita belajar pada tajuk yang lepas berkenaan dengan nun sakinah. Nun sakinah bermaksud nun yang mati ataupun nun yang tidak berbaris. Jadi kita tukarkan sahaja huruf nun tersebut kepada huruf mim. Iaitu kalau kita tengok di sini huruf mim bertanda mati dan mim yang tidak berbaris. Okey, ini statement ataupun jawapan yang kamu akan jawab di dalam kertas peperiksaan. Mim sakinah ialah mim yang mati atau mim yang tidak berbaris. Baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian di dalam mim sakinah. Baik, kalau kita tengok kepada hukum nun sakinah ada 4 ataupun 5 bahagian. Okey, 4 ataupun 5 bahagian bergantung kepada cara kita pecahkan bahagian-bahagian tersebut. Contohnya kalau saya buat 4 dia akan jadi izhar halki, idgham, iklab dan juga ikhfa hakiki. Kalau saya jadikan dia 5, dia akan jadi izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan juga ikhfa hakiki. Untuk mim sakinah, kita akan tengok ada 3 sahaja bahagiannya, iaitu idgham mislain ataupun idgham syafawi, ikhfa syafawi dan juga izhar syafawi. Baik, sedikit pengulangan berkenaan dengan pengertian dari segi bahasa untuk ketiga-tiga hukum ini, iaitu izhar menjelaskan ataupun yang lebih panjangnya bermaksud dibaca secara jelas, terang dan nyata. Seterusnya idgham bermaksud memasukkan, okey, ataupun yang lebih panjangnya iaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, dan juga ikhfa iaitu menyembunyikan. Baik, kita pergi kepada pengertian secara detail ataupun secara terperinci berkenaan dengan bahagian-bahagian di dalam mim sakinah dan juga mim sakinah ini. Okey, baik, idgham mislain. Okey, idgham mislain, kenapa disebut idgham mislain? Idgham iaitu memasukkan mislain ini ke dalam dua huruf yang sama. Okey, huruf yang sama ataupun sama sifatnya. Okey, iaitu huruf mim. Okey, idgham mislain ini ialah huruf mim. Macam mana kita nak tahu huruf idgham ini? Tengok sahaja mislain ini ada huruf mim. Jadi apa itu idgham mislain? Idgham mislain ialah memasukkan mim mati ke dalam huruf mim kedua yang berbaris dengan dengung. Saya ulang, memasukkan mim mati ke dalam huruf mim kedua yang berbaris dengan dengung dan dibaca secara 2 harakat. Baik. Jadi contoh, okey, contoh ayat untuk idgham mislain ini iaitu lahum min. Okey, mim mati mim yang tidak berbaris ataupun mim yang mati bertemu dengan mim. Okey, bertemu dengan mim dan ada tasydid ataupun sabdu di atas ini. Okey, jadi bila nampak sahaja tanda sabdu ini, dia adalah idgham mislain. Baik, seterusnya kita pergi kepada pengertian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah menyembunyikan bunyi mim mati apabila bertemu dengan huruf ba, dibaca dengung 2 harakat. Kalau kita ingat semula di dalam tajuk nun sakinah dan juga tanwin, hukum apa yang bertemu dengan ba? Iaitu iklab. Tetapi kena ingat di dalam mim sakinah huruf yang bertemu dengan huruf ba ialah ikhfa di dalam hukum mim sakinah. Okey, ustaz ulang semula, menyembunyikan bunyi mim mati ataupun mim sakinah apabila bertemu dengan huruf ba,
dibaca dengung secara dua harakat. Contoh, kuntum bihi, kuntum bihi. Okey, dibaca secara dengung. Baik, seterusnya izhar syafawi. Izhar syafawi melafazkan mim sakinah dengan jelas, terang dan nyata apabila bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Okey, dibaca secara jelas, terang dan nyata apabila bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Okey, jadi huruf-huruf hijaiyah yang lainlah selain daripada huruf ba dan juga mim. Jadi contoh ayat di sini iaitu lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum. Baik, untuk bacaan, okey, izhar syafawi ini dibaca secara jelas. Kalau kita tengok mim di sini ada tanda mati di sini. Nah, berbanding dengan contoh ayat yang lain tidak ada tanda. Okey, apabila kita nampak sahaja ada tanda mati di atas huruf mim ini, automatik ianya adalah izhar syafawi. Lakum di. Cara bacaannya ada dua pendapat, iaitu yang pertama boleh direnggangkan. Okey, kalau dalam buku kita tengok merenggangkan sedikit bibir. Ada pendapat sebagai pendapat yang lain merapatkan bibir, kerana huruf mim dan juga huruf mim ini sifatnya mim dengan ba ini sifatnya sama. Okey, mim dengan ba ni sifatnya sama, sebab dia menggunakan bibir kita akan rapat. Okey, bibir kita akan rapat. Baik, jadi ini sahaja yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan hukum mim sakinah. Jadi saya berharap antum semua dapat membuat pengulangan di rumah. Okey, dapat manfaat daripada perkongsian saya ini. Jadi belajar walaupun di mana kamu berada, stay at home, stay safe, stay healthy, dan ingat, lakukan perkara-perkara bermanfaat. Baca Quran di dalam bulan Ramadan ini. Puasa, jangan tak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.